أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Katanya Musannif Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bermula Al-Faslu Thalith, bermula fasal, yakni bahagian yang ketiga. Kata Musannif, apabila engkau berkehendak menceraikan antara khatir, kebajikan yang ada ia khatir, kebajikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun khatir kebajikan tadi daripada malaikat. Maksud khatir ni apa? Khatir ni sesuatu perkara yang timbul dalam hati kita. Sesuatu perkara yang timbul dalam hati kita. Itu yang dimaksudkan dengan khatir. Kebimbangan yang timbul dalam hati, yang terbit daripada hati. Jadi kalau dalam hati kita timbul sesuatu perkara kebaikan, macam mana kita nak bezakan perkara yang timbul dalam hati kita tu adakah datang direct daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun bisikan membuat kebaikan tadi daripada malaikat? Macam mana kita nak bezakan? Timbul dalam hati kita ni perkara baik, timbul dalam hati kita nak buat benda baik. Macam mana kita nak bezakan adakah yang menimbulkan dalam hati tu direct daripada Allah tanpa perantaraan malaikat, ataupun bisikan tu diilhamkan oleh malaikat? Macam mana kita nak bezakan? Ni cerita pasal bisikan kebaikan ni. Dalam hati kita timbul macam-macam nak buat benda baik. Adakah benda tu daripada Allah ataupun daripada malaikat? Macam mana kita nak bezakan? Bermula yang ketiga, apabila engkau berkehendak bahawa engkau menceraikan, makna membezakan antara kebajikan yang ada ia kebajikan daripada Allah Ta'ala ataupun daripada malaikat, maka tilik olehmu, perhati olehmu pada yang demikian itu. Makna demikian itu khatir, kebimbangan yang timbul daripada hati tadi, di dalam tiga wajah. Nak tengok tiga benda ni, nak tengok tiga perkara ni, kita nak membezakan. Bila kita tilik dengan tiga perkara ni, kita tahulah benda baik dalam hati ni daripada Allah ataupun daripada malaikat. Pertama, bahawa engkau tilik, kau tengok, kau perhati, kau periksa barang kebaikan dalam hati tadi, maka jika ada kuat lagi keras, maknanya keinginan nak buat baik tadi sangat-sangat kuat dalam hati kita, nak buat sungguh-sungguh, nak buat sangat-sangat, nak buat sungguh-sungguh, keras. Maknanya keinginan nak buat benda baik tadi, benda baiklah, makna benda yang diperintah oleh Allah, yang diredha oleh Allah, masuk benda baik. Contoh bersedekah, contohnya tiba-tiba timbul dalam hati kita berasa nak bersedekah, contoh. Keinginan tu kuat sangat-sangat, keinginan nak bersedekah tadi sangat-sangat kuat. Lagi keras, makna sangat-sangat menekan diri kita suruh buat kebaikan tadi, maka iaitu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahulah yang menimbulkan benda tu dalam hati kita direct daripada Allah Ta'ala. Dan jika ada taraddud, apa arti taraddud? Pergi datang. Sekali berasa nak buat, sekali berasa tak nak buat, lepas tu berasa nak buat balik. Tu makna taraddud, nak buat baik. Tiba rasa nak bersedekah, lepas tu hilang. Lepas tu rasa nak bersedekah, dia berbolak balik macam tu. Kejap datang, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada. Tu makna taraddud, pergi datang. Maka iaitu, yakni bisikan kebaikan dalam hati kita tadi tu, nak buat benda baik tadi, adalah daripada malaikat. Mana yang membisikkan tadi tu. Contohnya kalau bersedekah tadi,
Sekejap ada rasa nak bersedekah, lepas tu hilang. Makna tak kuat sangat, dan tak keras sangat, dan tak tetap. Rasa nak sedekah apa tak? Nak sedekah tak? Itu daripada malaikat. Dan kadang-kadang kan dalam hati kita timbul nak buat sangat-sangat, tak boleh lupa, teringat nak buat je. Itu daripada Allah. Kalau kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada, itu daripada malaikat. Bukan. Pun kalau syaitan pun ada dia punya tanda nak kenal dia. Kalau syaitan, kita boleh tahu juga bisikan ni daripada syaitan, bisikan ni daripada nafsu ataupun daripada Allah Ta'ala. Sebab ada juga kadang-kadang Allah Ta'ala menimbulkan dalam hati hamba untuk membuat kejahatan. Kenapa? Di antaranya kerana Allah Ta'ala nak memberi bala pada seseorang yang dimurkai Allah, supaya dia senantiasa nak membuat dosa. Itu tanda kebencian Allah pada dia. Dia nak buat dosa, Allah Ta'ala campakkan dalam hati dia keinginan nak buat dosa je. Kerana Allah Ta'ala nak balakan dia supaya senantiasa duduk dalam kegelapan dosa. Na'udzubillah. Ini contoh-contoh orang yang Allah Ta'ala dah tutup hati dia. Na'udzubillah. Allah Ta'ala tutup hati dia. Makna bisikan tu bukan daripada syaitan, tapi direct daripada Allah. Allah balakan dia supaya dia duduk dalam maksiat semuanya. Itu dah sampai tahap kebencian Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Lagi akan datang ada tempat dia nanti. Ini kebajikan. Kalau berasa nak buat baik, nak buat sangat-sangat kuat, teringat dia tak ada bolak-balik dah. Kalau kuat nak buat, bersungguh sangat-sangat keras menekan diri kita, itu daripada Allah Ta'ala. Kalau sekejap ada, sekejap tak ada, sekejap nak buat benda baik tu, sekejap kita nak batalkan, sekejap nak buat, sekejap nak batalkan, itu daripada malaikat. Kenapa? Apa hikmahnya malaikat maknanya membisikkan khatir yang sedemikian? Kejap ada, kejap tak ada. Kerana ia malaikat ataupun bisikan tadi menempati yang memberi nasihat. Jadi sebenarnya tujuannya, hikmahnya, malaikat tadi berperanan sebagai pemberi nasihat. Makna dia nak berdakwah, dia nak mengajak kita membuat kebaikan. Masuk sertamu daripada tiap-tiap pihak, dan di paling atasmu, yakni dilintangkan atasmu tiap-tiap nasihat. Sama macam kejap macam kita menerima nasihat, jadi pelbagai nasihat yang datang pada diri kita. Kadang-kadang orang tu nasihatkan kita yang ni, kadang orang nasihat kita pasal semayang, kadang orang nasihat kita pasal zakat, kadang orang nasihat kita pasal berpuasa, dan macam-macam lah. Jadi ibaratnya malaikat tadi tu yang membisikkan dalam hati kita kebajikan, lepas tu hilang, lepas tu membisikkan kebajikan. Jadi hakikatnya mana seolah-olahnya malaikat tu tadi seolah-olahnya orang yang datang kepada kita untuk memberi nasihat supaya kita berminat dengan ibadah. Harap perkenan kamu. Jadi bila malaikat tu bisikkan benda baik tadi, datang bila-bila ada masa datang membisikkan benda baik, lepas tu hilang, lepas tu datang membisikkan benda baik. Jadi seolah-olah orang yang datang kepada kita memberi nasihat dengan harapan kita perkenan, dengan harapan mudah-mudahan kita nak buat benda tu. Dan gemar kamu di dalam kebajikan, supaya kamu jadi suka nak buat kebaikan. Tapi kalau datang tetap nak buat sungguh-sungguh, tak hilang dah, itu daripada Allah Ta'ala. Mana dua-dua tu baik kan? Dua-dua tu baik. Itu cara yang pertama, nak membezakan yang datang tadi tu khatir daripada Allah ataupun daripada malaikat. Yang kedua, daripada tiga perkara, tiga jalan. Itu jalan yang pertama. Jalan yang kedua, daripadanya jika ada mengiringi ijtihad, mana kesungguhan daripadamu, dan khatir tadi itu datang dalam hati kita mengiringi ketaatan, maka iaitu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah Ta'ala berfirman, dan mujahadah mereka itu pada kami. Mana orang-orang tadi itu bersungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala, bersungguh-sungguh berusaha
nak melakukan amal kebajikan, nak mendekatkan diri dengan Allah, nak melakukan ketaatan. Jadi orang yang berusaha, berijtihadnya mana bersungguh-sungguh berusaha untuk mendekatkan diri dia kepada Allah, nak membuat apa yang Allah Ta'ala suruh, meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang, maka akan datanglah pertolongan daripada Allah Ta'ala. Jadi orang yang bersungguh-sungguh berusaha, pasti akan datang pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kemudian dan lagi firman-Nya, walladzina tadau zadahum huda, dan mereka itu yang dapat petunjuk daripada kami, tambah akan mereka itu petunjuk. Mana orang-orang yang dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian hasil daripada petunjuk yang diperolehi itu, dia melaksanakan, dia mengikut, dia menurut, maknanya dia bersyukur dengan petunjuk daripada Allah Ta'ala tu, maknanya dia buat apa yang Allah Ta'ala dah tunjukkan tadi, maka akan datang pula petunjuk-petunjuk yang lain. Bila Allah Ta'ala dah lorongkan, dah tunjukkan kita kebajikan, kita buat dengan seikhlas hati, dengan sehabis-habis sempurna, maka akan datanglah pula petunjuk yang lain. Kerana petunjuk itu adalah merupakan nikmat. Petunjuk tu nikmat. Jadi bila Allah bagi kita petunjuk, bila Allah Ta'ala bagi kita petunjuk, kita ambil peduli apa yang telah ditunjukkan oleh Allah Ta'ala tu, kita ambil peduli, kita cuba buat, kita usaha buat apa yang dah ditunjukkan oleh Allah Ta'ala tadi. Itu namanya kita bersyukur. Bila bersyukur dengan nikmat petunjuk Allah Ta'ala yang pertama tadi, maka Allah Ta'ala akan tambah dengan petunjuk yang lain. Sebab orang yang bersyukur akan ditambah, akan nikmat. Allah Ta'ala akan tambah nikmat yang lain. Lepas tu dia bersyukur lagi, Allah tambah lagi nikmat, bagi petunjuk lagi. Jadi orang yang mengambil peduli petunjuk daripada Allah ni, dia akan senantiasa berterusan mendapat petunjuk-petunjuk yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dan jika ada ia permulaannya, maka iaitu daripada malaikat pada ghalibnya. Yang ketiga, dan jika ada pada usul agama dan amal batin. Usul agama, contohnya perkara yang bersangkut paut dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang akidah, dan amal yang batin, contohnya sabar. Dia suruh kita redha, dia suruh kita syukur, dia suruh kita merendahkan diri, dia suruh kita merasa bersangka baik. Maka katanya usahanya itu adalah daripada Allah Ta'ala. Dalam hati kita berasa nak sangka baik dengan orang, itu daripada Allah Ta'ala. Sebab kalau daripada syaitan, dia suruh kita bersangka jahat. Dalam hati kita, kita nak buat kerana Allah, bukan kerana nama, bukan kerana sebutan, bukan kerana pangkat, bukan kerana duit. Kita nak buat tadi semata-mata nak mencari redha Allah Ta'ala. Timbul keinginan macam tu, maknanya aku nak buat amal ni lillahi ta'ala, bukan nak orang cakap, bukan nak orang sanjung, bukan nak orang kata. Maknanya bisikan yang baik-baik dalam hati tadi itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jika khatir yang timbul di dalam hati kita tadi itu daripada furu', yakni cabang-cabang pada hukum syarak, dan amal yang zahir, maka iaitu daripada malaikat kebanyakannya. Makna pada kebanyakannya, pada ghalibnya, kalau timbul di dalam hati kita keinginan untuk membuat amal-amal kebajikan yang dibangsakan kepada cabang-cabang hukum hakam syarak, yang tak bersangkut paut dengan usul agama dan amal batin, bahkan dia nak menyuruh kita membuat amal-amal yang zahir, maka itu adalah petunjuk yang datang daripada malaikat, ilham daripada malaikat. Kerana malaikat tiada jalan baginya, malaikat kepada ma'rifah. Sebab malaikat tak boleh, malaikat tidak berkuasa nak menjadikan seseorang hamba itu
mengenal Allah Subhanahu wa taala, memahami Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tak kuasa. Sebab tu tadi dia kata kalau timbul dalam hati kita perkara-perkara yang bersangkut paut dengan usul agama, tunjang agama, iaitu mengenal Allah, perkara yang bersangkut paut dengan Allah, maka itu daripada Allah. Kalau daripada cabang-cabang amal yang lain, amalan yang zahir, itu daripada malaikat. Kerana malaikat tiada jalan baginya malaikat kepada makrifah batin hamba, pada kata kebanyakan ulama. Jadi kebanyakan ulama mengatakan malaikat tidak berkuasa nak membisikkan perkara yang bersangkut paut dengan hakikat, maknanya usul-usul agama, perkara yang bersangkut paut dengan akidah tentang Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hanya kekuasaan Allah Ta'ala sahaja, dengan keizinan Allah, dengan kekuasaan Allah Ta'ala sahaja yang boleh memilih mana-mana hamba mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kebijaksanaan Allah Ta'ala. Dan ada pun khatir kebajikan yang ada ia daripada pihak syaitan, itu lorongan di dalam kejahatan yang dipeliharakan atasnya. Maka senya telah berkata Syekh kami, yakni Al-Imam Haramain rahimahullahu ta'ala, maka tilik olehmu, jika engkau dapat akan dirimu pada yang demikian itu, perbuatan yang lintas dengan hatimu, serta rajin, serta serta takut, dan serta bersegera, tiada serta perlahan-lahan, dan serta aman, tiada serta takut, dan serta buta daripada kesudahan, tiada serta penglihat mata hati, maka ketahui olehmu bahawasanya daripada syaitan, maka jauhkan olehmu. Ada kala bisikan baik dalam hati kita ni daripada syaitan. Benda baik, tapi sebenarnya itu permainan syaitan yang nak mendorong kita, nak memerakap kita kepada kejahatan. Tapi kata Al-Imam Haramain, macam mana kita nak tahu tu? Makna macam mana kita nak tahu bisikan baik tadi daripada syaitan? Dia kata, maka tilik olehmu, kau tengok dulu. Tengok dulu, nak buat benda baik ni, boleh jadi daripada Allah, boleh jadi daripada malaikat, boleh jadi daripada syaitan. Kerana ada kalanya syaitan pun mengajak membuat kebaikan, tapi dengan tujuan nak memerangkap kita kepada kejahatan. Tengok dulu, maka tilik olehmu, jika engkau dapat akan dirimu pada yang demikian itu, maknanya bisikan kebaikan dalam hati itu, perbuatan yang lintas dengan hatimu, serta rajin. Berasa tiba-tiba berasa rajin nak buat, berasa semangat nak buat, tiba-tiba berasa semangat nak buat kebaikan tadi tu. Lepas tu pula dengan tiada serta takut, makna tak ada rasa bimbang. Tak ada rasa bimbang langsung. Rasa nak buat semata-mata nak buat, tak ada terfikir benda ni betul ke daripada Allah, benda ni salah ke tidak, semata-mata nak buat. Serta bersegera, makna nak buat dengan tergopoh nak buat dengan tergopoh gapah. Tiada serta perlahan-lahan, makna nak buat kebaikan. Lepas tu dalam hati kita pula tak ada rasa risau-risau. Lepas tu pula tergopoh nak buat, makna bukan dengan jalan berganju perlahan-lahan dah. Serta aman, makna hati kita aman sentosa je. Serta takut, tiada serta takut, makna tak ada rasa risau, tak ada rasa bimbang. Serta buta, makna kita tak tahu kesudahan dia bagaimana. Buta hati kita daripada nak mengetahui benda ni, kesudahan dia macam mana. Memang pada zahirnya nampak baik, tapi kesudahan dia kita tak tahu bagaimana. Tiada serta penglihatan mata hati, maka ketahui olehmu itu daripada syaitan. Syaitan yang nak memerangkap itu supaya membuat amal kebaikan tadi dengan tujuan nak merosakkan kita. Tapi kalau keinginan nak buat kebaikan tadi itu daripada Allah, daripada malaikat, contohnya seseorang itu akan berfikir panjang dulu. Dia kata betul lah benda ni, betul ke tak benda ni.
Dia ada risau, diserta risau. Kemudian dia akan dia membuat kebaikan tadi itu dengan perlahan-lahan, beranjur, makna bukan tergopoh-gopoh nak buat. Lagi pula dia tahu kesudahan dia begini. Kalau begitu daripada Allah ataupun daripada malaikat. Kalau nak buat kebaikan dengan terburu-buru, tanpa takut, tanpa memikir panjang dan sebagainya, itu kadang-kadang daripada syaitan. Dan jika engkau dapat akan dirimu atas lawan yang demikian itu, makna timbul dalam hati kita nak buat kebaikan, tapi serta takut. Ada rasa risau-risau, rasa takut, serta takut, tiada serta rajin. Makna tak tergopoh-gopoh, bukan nak jenis nak buat tiba-tiba lah. Ada juga berasa macam nak kena berlawan dengan hawa nafsu nak buat benda tu. Sebab hawa nafsu ni perangai dia memang malas, dia memang tak seronok, dia memang tak tertarik kepada kebaikan. Tapi kalau jenis bisikan baik daripada nafsu, daripada syaitan tadi, makna nafsu rajin nak buat. Sebab nafsu ni dia kawan rapat dengan syaitan. Dia kerjasama dua tu. Dia bekerjasama dua tu. Dan serta perlahan-lahan, tiada serta bersegera. Makna nak buat tadi dengan berfikir dulu lama-lama, memerhati dulu, menilik dulu. Bukan tiba-tiba nak buat serta-merta dengan tergopoh-gapah dah. Serta takut, tiada serta aman hatinya risau, serta melihat dengan mata hatinya pada kesudahannya, tiada serta buta mata pada kesudahannya. Maka ketahui olehmu bahawasanya daripada Allah ataupun daripada malaikat. Tengok. Jadi nak kena pandai. Maknanya kalau anda kata bisikan tu daripada syaitan ataupun nafsu, kita buat, maknanya dah tentu kita akan diperankan. Inilah sebabnya kita nak kena tahu juga beza. Benda ni benda baik, tapi datang daripada Allah ke tipu dari syaitan. Maknanya kita nak kena tahu juga. Kata muallif radhiyallahu taala anhu, kataku dan seperti bahawasanya adalah rajin itu, yang dimaksudkan dengan rajin tadi, ringan pada manusia di dalam perbuatan, daripada tiada pelihat mata hati, semata-mata nak buat tapi tak menilik kesudahan dan sebagainya. Dan menyebutkan pahalanya merajinkan daripada demikian itu. Bila mengingatkan pahala, dia rajin nak buat benda-benda tu. Maka ada pun perlahan-lahan dan berlambatan itu dipuji. Di dalam agama kita ada pun perlahan, berlambatan, berwaspada dalam membuat sesuatu itu dipuji, melainkan pada beberapa tempat yang maklum, yang berbilang, dan disebut pada khabar, yakni pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ajalatu minasyaitan illa fi khamsati asya'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya bersegera itu, makna nak buat cepat-cepat tu, tanpa berfikir panjang dan sebagainya. Dalam arti kata lain, tergopoh-gopoh nak buat. Nabi kata tergopoh-gopoh nak buat tu, al-ajilah tu minasyaitan, daripada syaitan. Kalau nak buat sesuatu tapi dalam keadaan tergopoh-gopoh nak buat, mana kalau nak kahwin tergopoh nak kahwin. Tergopoh-gopoh nak kahwin contohnya. Dia tak ada fikir panjang, dia tak ada fikir banyak kali, dia tak ada renung-renungkan dan sebagainya. Katanya ada pun perlahan-lahan dan melambatan itu, Nabi kata bersegera itu, tergopoh-gopoh tu daripada syaitan, illa fi khamsati asya'a, kecuali pada 5. Mana? Tengok 5. Tazwijul bikri idza adrakat, wa qada'ud din idza wajabat, wa tajhizul mayyiti idza mata,
wa qira dhaifi idza nazala wa taubatu minadz dzambi idza adnaba. Ada pun bersegera pada 5 benda ni Nabi kata bukan daripada syaitan. Ada can. Mana dia? Bermula bersegera itu daripada syaitan, melainkan di dalam 5 perkara. Mana 5 pertama? 5 perkara. Pertama, kahwin. Nak kahwin cepat. Itu daripada Allah, daripada malaikat, bukan daripada syaitan. Syaitan ni dia akan melengah-lengahkan supaya orang yang nak berkahwin tadi melakukan maksiat. Kalau boleh biar dia terjerumus ke lepas zina dulu, na'udzubillah min dzalik. Sebab tu dalam bahan nikah kahwin ni kalau boleh cepat. Sebab akan jadi benda-benda fitnah di situ. Jadi Nabi kata, maknanya kalau orang tu nak kahwin cepat, maknanya tu perkara yang baik. Dia kalau nantilah dulu, kawal dulu, relax dulu, tu daripada syaitan supaya nak melibatkan kita dalam dosa. Dalam dosa. Berkahwinakan anak yang bikir apabila makna menikahkan. Maksudnya nak menikahkan akan anak yang bikir. Mana nak menikahkan anak dara dia. Kita cepat-cepat nak suruh anak dara kita nikah. Umur 17, 18 kita nak suruh menikah dah. Itu perkara yang baik. Menyelamatkan daripada fitnah. Lebih-lebih lagi zaman sekarang ni, lagilah fitnah. Mudah nak jumpa, mudah nak tengok, mudah. Macam mudah. Gila-gila nak kena cepat kan. Orang zaman dulu-dulu makcik-makcik umur berapa makcik orang zaman dulu nikah? 16 dah nikah, 15 dah menikah Orang perempuan dulu-dulu 15 dah menikah dah. 16 dah menikah dah. Tu zaman kurang fitnah tu. Nak berjumpa payah, nak hantar surat payah. Nak berjumpa payah. Waktu tu kawalan mak bapak main ketat lagi. Tapi dalam bab nikah ni cepat. Sekarang ni pula dalam dunia serba kemodenan ni, nak jumpa mudah, nak tengok mudah, nak bersembang mudah, lambat pula menikahnya. Sinilah nanti akan terbuka benda-benda fitnah. Kalau nak ikut logiknya, sekarang lagi cepat-cepat kena kahwin. Tengok orang buang anak. Dulu tak ada. Boleh jadilah zaman makcik ni, zaman nenek-nenek, mak kita, moyang-moyang kita, boleh jadi adalah berlaku kes tu. Tapi boleh kirakan jari kot waktu tu. Sekarang sampai dah tak boleh kira. Sampai dia tak boleh kira dah. Sampai kalau dengar buang anak. Biasa tu. Dan jadi biar nak menunjukkan maknanya dosa maksiat fitnah tadi tu, fitnah maksiat tu dah sangat-sangat banyak sehingga benda yang melibatkan merupakan dosa besar tu orang dah jadi biasa. Orang dah tak terperanjat dah. Dulu kalau buang anak, jumpa bayi, orang bukan main terperanjat lagi. Sekarang ada terperanjat. Ada. Orang baca sambil lalu je. Okey, buang anak gini. Tak ada rasa terperanjat, tak ada rasa sedih, tak ada rasa. Jadi zaman sekarang ni patutnya lebih-lebih lagi lah nak kena selamatkan anak-anak kita daripada benda-benda macam tu. Dia nak menikah tu menunjukkan dia takut kepada Allah. Dia takut pada Allah lah tu. Dia tak nak buat dosa lah dia nak menikah. Dan kemudian membayar hutang apabila sampai ketikanya. Bila sampai waktu membayar hutang, dia segera bayarkan. Itu bukan daripada syaitan. Segera nak cepat habiskan hutang, itu bukan daripada syaitan. Dan bersegera akan tanam orang mati apabila yakin mati. Bila diyakinkan orang tu mati, cepat-cepatlah tanam. Tak payahlah duk tangguh-tangguh, duk tunggu-tunggu lagi. Kita pesanlah dengan anak-anak kita, besok kalau ayah mati ke bumi kalau cepat-cepat. Andai kata kau duduk jauh-jauh, besok kau datanglah ziarah di makam. Maknanya jangan asbab kau nanti aku lambat-lambat nak diuruskan. Sebab kalau nak menunggu dia pun bukan boleh menyelamatkan pun. Uruskan.
Segerakan sampai pergilah ziarah kubur. Bila dengar contohlah khabar kematian yang kita ni duduk jauh, kita kalau anak, sebagai anak yang faham, tak apa, uruskanlah cepat-cepat. Mana aku daripada sini aku mulakanlah buat tahlil sampai. Bukan pahala tahlil kita tu ikut kapal terbang ke dah. Kapal terbang landing baru sampai pahala dah. Hari ni dengar contohnya ada kematian hari ni. Waktu tu, saat tu, detik tu kita hadiahkan Fatihah, banyak-banyak bacakan Quran contohnya, sampai pahalanya waktu tu juga. Makna si mati tadi tahu sampai pahala kebajikan daripada anak dia yang duduk jauh tadi. Bukan maknanya kalau anak dia tak sampai, pahalanya tak sampai. Sebab kadang-kadang boleh menyeksa si mati dengan dilengah-lengahkan. Dapat pula kalau ahli kebajikan. Kalau yang nak ditanam tu ahli kebajikan, orang soleh, kita lambat-lambatkan lagi menyakiti si mati tadi. Sebab apa? Kita melengah-lengahkan dia daripada mendapat nikmat kubur. Dia dah tahu dah ganjarannya, balasannya. Tiba-tiba dengan asbab dek kita lambat dia ke bumi kan. Maknanya kalau dia boleh bercakap, dia kata cepatlah, aku tak sabar dah nak dapat nikmat daripada Allah Ta'ala. Bukankah kita dah menyakiti dia tu? Tapi dia tak bercakap lah. Kalau bercakap, dia tengah berlari. Sebab itulah disuruh segera kan. Dan berjamu apabila turun, yakni apabila datang. Maknanya bila tetamu datang, segera kita menjamunya. Makna tu perkara yang dipuji. Kalau datang baru duduk seminit siap dah. Siap dah. Dengan karipap, dengan donatnya, siap lah ke dah. Jadi kita boleh beli benda macam tu dengan niat nak memuliakan tetamu. Makna tetamu datang, cepat-cepat aku nak serve. Ini kerana dia datang bukan saja, dia datang serta dengan rahmat Allah Ta'ala. Dia datang bawa rahmat. Rahmat ni bukan RM1 2 harganya, tak boleh nak letak harganya. Jadi sebagai tanda terima kasih kita diziarahi, kita muliakan dia. Walaupun sambil-sambil nak buat tu, kita hidangkan dengan air kosong dulu, ataupun minum dulu. Ni sambil-sambil orang rumah tengah duk goreng mi hailam tu. Maknanya segera kata dapat pahala. Ni ada sampai kering dekat kawan. Berlakulah ada kawan gitu. Dia pergi rumah orang ni. Ada urusan kecil dia, ada sembang 2 jam lebih. Air suam pun dia tak keluar. Balik sajalah, balik dengan kain tekak. Tapi orangnya kaya, keretanya menjalau-jalau. Tapi sayang adab dengan tetamu tak ada sayang ke situ. Tak padan dengan harta benda. Air suam pun tak keluar meraihkan tetamu, mengaibkan tu. Mengaibkan. So, import minum. Ni baru sampai punya ni, kejap lagi on the way sampai. Itu yang terlebih baik. Mana memuliakan tetamu tu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan taubat daripada dosa apabila mengerjakan dosa. Bila kita terjatuh dalam dosa, bersegera taubat itu, bukan daripada syaitan. Segera je. Terjatuhnya ke dalam maksiat, cepat-cepat dia bertaubat kepada Allah. Mana itu perkara yang dipuji. Tapi kebanyakan kita bila dah jatuh dalam dosa, kita yalah dulu. Tadi subuh tak sembahyang, sengaja tak sembahyang, relax dulu. Padahal dosa tu kena taubat segera sepatutnya. Tapi kita kata biarlah dulu, nantilah taubat. Na'udzubillah. Makna bertangguh-tangguh. Jadi taubat ni kena segera. Melengahkan taubat itu hukumnya dosa. Dosa tadi contohlah, ni Zuhur ni dah masuk ni Zuhur, saja kita tak nak sembahyang, dosa dah tu. Ikut hukumnya kena cepat bertaubat dan cepat mengqadakkan sembahyang Zuhur. Tapi apa yang berlaku pada kita biar. Dah tahu dah tadi tinggal sembahyang Zuhur, kita relax dulu. Dengan kita melengah-lengahkan taubat dan mengqadakkan solat Zuhur yang dah terlepas dengan sengaja tadi, tambah satu dosa pula yang lain. Yang pertamanya dosa tak solat Zuhur. Yang kedua, dosa tidak segera bertaubat. Jadi dapat dua saman gitu. Dan ada pun takut
Takut ni sifat hati. Yang dipanggil takwa ataupun khauf, maka menanggung bahawa ada ia pada menyempurnakan dia dan menunaikan dia atas jalan dan haknya, dan qabul Allah Subhanahu wa taala akan dia. Yang dimaksudkan takut tadi, bahawa maka menanggung bahawa adakah ia boleh menyempurnakan dia dan menunaikan dia atas jalan haknya. Maknanya dia risau, timbul kebaikan dalam diri tadi tu, tapi berserta dengan takut. Takut apa? Bolehkah aku sempurnakan? Mana bila aku nak buat benda ni sempurna ke tidak? Betul ke cara aku nak buat? Itu yang dimaksudkan, terlintas dalam hati nak buat kebaikan, tapi sambil-sambil itu ada perasaan takut dan bimbang. Berbanding dengan bisikan baik yang datang daripada syaitan tadi, nak buat baik juga tapi dia tak fikir pasal itu. Dia tak fikir pasal adakah aku akan dapat melaksanakan dengan betul ataupun tidak. Dia tak terfikir tentang. Nampak tak beza tadi? Kalau kebaikan itu daripada Allah ataupun malaikat, terfikir nak buat baik tadi, tapi kita risau, mana aku buat ni betul ke tidak? Aku boleh menyempurnakan tidak seperti mana yang Allah suruh. Ada rasa risau situ. Walaupun nak buat benda baik, tapi risau. Risau tak sempurna, risau salah buat. Ada pun kebaikan yang datang daripada syaitan, dia tak fikir pasal tu. Dia fikir nak buat semata-mata. Dia tak ada risau, dia tak ada bimbang. Itu kecaman ni. Maka bahawasanya dan kita fikir, adakah Allah Ta'ala akan terima apa kebaikan yang kena buat ni? Dia akan terfikir. Dan ada pun pelihatnya kesudahan itu, maka dengan bahawa melihat dan yakin bahawanya kebajikan dan cerdik mana suatu tindakan yang baik, yang bagus, dan ihtimal, yakni menanggung ia sebab melihat akan pahala pada kesudahannya, dan harapnya, mana harap kepada Allah dengan kebaikan yang dia nak buat tadi, dia akan dapat pahala daripada Allah. Maka ketahui olehmu yang demikian itu diberi taufik insya-Allah taala. Maka inilah jumlah mana perhimpunan fusul, yakni fasal bahagian yang 3 yang lazim bagimu, mana yang tak boleh tidak bagimu mengenal akan dia pada fasal khawatir. Mana kalau kita nak membincangkan, membahaskan tentang perkara-perkara yang timbul dalam hati ni, daripada benda baik ataupun benda buruk, kita kena tahu 3 perkara yang Lirah bagi tahu tadi. Itu perkara penting supaya kita dapat membezakan adakah benda itu daripada Allah, daripada malaikat ataupun daripada syaitan. Maka pelihara olehmu akan dia, dan baik-baik tilik padanya. Mana tilik halus-halus. Tengok betul-betul, fikir betul-betul barang yang sekuasanya. Maka bahawasanya daripada ulum-ulum, makna daripada ilmu-ilmu yang halus dan asrar yang mulia-mulia pada bab ini. Maknanya kita nak mengetahui benda dalam hati tadi daripada nafsu ataupun daripada syaitan ataupun daripada malaikat, memerlukan ilmu yang halus. Memerlukan ilmu yang halus-halus, baru boleh kita dapat membezakan, oh ini daripada Allah, oh ini daripada malaikat, oh ini daripada syaitan. Maknanya kalau tanpa ilmu yang halus-halus, maknanya takut-takut kita tersilap. Tersilap. Boleh jadi benda itu daripada syaitan, kita kata daripada Allah. Boleh jadi benda itu daripada Allah, kita kata daripada syaitan. Sebab itu dia kata memerlukan ilmu yang halus. Maknanya nak kena perhati betul-betul. Ataupun kalau kita sendiri tak tahu, tanya orang yang ada ilmu. Tok dalam hati saya ni terfikir nak buat benda ni, macam mana betul ke boleh ke maksudnya. Memanglah benda baik, tapi saya macam tak berapa nak yakin dah. Contoh, boleh ke? Baguslah tu. Itu menunjukkan kita sedar yang mana diri kita ni tak tahu, kita takut benda ni salah ke. Baguslah tu. Maknanya jangan benda tu kita tak tahu tapi kita buat tahu. Ni masalah kadang-kadang nanti akhirnya menyesal. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa ilmuhu wa tawallahu al-muwaffiqu bi fadlih. Bermula Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang beri
taufik kepada seseorang itu dengan semata-mata limpah kurniaan Allah. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga anak isteri kita. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu kita pada malam ini, Allah Taala mempermudahkan segala hajat-hajat kita yang bahasa dunia, bahasa akhirat. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudahkan segala urusan, diberi kesihatan yang sempurna untuk kita sama-sama meneruskan usaha memperbaiki amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezeki kita yang halal, serta diberi keberkatan pada rezeki dan pada umur kita, insya-Allah. Itulah juga anak isteri kita, sahabat anda kita yang muslim, jiran-jiran kita yang muslim. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qurrata lana fi dinina ma ahli qudr wa tawakal. Allahumma qrisna min ma'na fihi fasan jamila. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa minkum.